Assalamualaikum, salam sejahtera kepada adik-adikku, moga bahagia. Assalamualaikum adik, apa khabar semua? Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam Segalanya Mudah, di dalam PDPC Ustaz Mi, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah adik, tak nak buang masa, jom kita tengok dahulu apakah paparan yang Ustaz Mi sediakan pada adik-adik di rumah. Dan selepas itu kita teka apakah tajuknya dan kita belajar insyaAllah. Zas. Okey adik-adik, setelah adik-adik melihat paparan yang Ustaz Mi sediakan pada adik-adik tadi, agak-agak apakah cerita ataupun tajuk kita pada kali ini? Ya, cuba teka. Apakah paparan tadi? Ya, ceritanya ialah golongan Ansar sedang menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW di dalam peristiwa hijrah. Ansar, orang yang duduk di Madinah, dia tunggu Nabi. Okey, yang datang tu dipanggil apa? Muhajirin. Jadi Muhajirin dan Ansar. Okey, tapi kita tak belajar tajuk sejarah tau. Ni tajuk di dalam bidang Quran. Apa agak-agaknya? Ya, pandai adik-adik. Tajuknya ialah generasi unggul, dan itulah yang kita akan bedah dan kita akan tengok daripada surah At-Taubah ayat 100. Jangan memuas adik-adik. Jom adik-adik ambil buku adik-adik, buku teks adik-adik di dalam muka surat yang ke 35 hingga 39. Adik-adik ambil sebagai adab kita menuntut ilmu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar PDPC kita pada kali ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk difahami, diingati dan dapat diamalkan selepas itu insya-Allah. Jom. Alhamdulillah adik-adik, jadi kita akan teruskan pembelajaran kita pada kali ini. Pembelajaran kita pada kali ini iaitu PDPC kita ialah Pendidikan Islam KSSM Tingkatan 3 Bidang Al-Quran, pelajaran yang ke-6 bertajuk Generasi Unggul. Adik-adik boleh buka buku teks yang Ustaz Mi minta tadi. Ustaz Mi minta adik-adik cari tadi. Okey, buku teks kita adik-adik boleh buka muka surat 35 dan ke-39. Okey adik-adik, dah sedia? Jom. Dah baca doa belum? Dah? Okey, bagus. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, jadi yang pertama sekali adik-adik, kita kena tahu apakah objektif pembelajaran kita pada kali ini, iaitu apa yang kita nak kuasai pada kali ini. Okey, jadi yang pertama kita akan tengok terjemahan ayat surah At-Taubah ayat 100. Kemudian yang kedua kita akan tengok takrif sahabat. Yang ketiga kita akan tengok Muhajirin atau contoh sahabat, iaitu contoh sahabat yang dipanggil Muhajirin dan Ansar. Kemudian yang keempat kita akan tengok 10 sahabat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga, masuk ke dalam syurga. Kemudian yang kelima pengiktirafan Allah terhadap para sahabat. Okey, kita akan tengok nanti. Yang keenam pengajaran ayat. Yang ketujuh mencontohi sifat sahabat Rasulullah SAW. Yang ke-8 macam biasa bersama dengan Ustaz Mi akan bawakan kepada adik-adik soalan kebab untuk sama-sama kita biasakan dengan soalan ini. Yang ke-9 macam biasa adik-adik, Ustaz Mi sediakan untuk adik-adik 25 soalan kuis. Ya, adik boleh ambil link di deskripsi di bawah nanti. Selepas adik-adik
menguasai pembelajaran ini. Okey baik adik-adik, sekarang kita mulakan, boleh? Okey. Yang pertama adik-adik, kita akan tengok iaitu ayat Al-Quran yang menjadi asas kepada tajuk ini, iaitu surah At-Taubah ayat 100. Jom kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Okey adik-adik, inilah ayat Quran yang menjadi asas kepada tajuk ini. Jadi sebelum tu adik-adik, kita tengok dulu beberapa hukum tajuk sebelum kita nak tengok maksud daripada ayat ini. Yang pertama Ustaz Mi gariskan di sini iaitu wal ansar. Dengung tu. Ni hukum, ingat lagi? Hukum nun mati dan tanwin. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf sad. Jadi bila nun mati bertemu dengan huruf sad, apa dia? Sad ni huruf apa? Huruf ikhfa, pandai. Jadi hukumnya ikhfa hakiki. Bacaannya dengung, pandai. Okey, seterusnya. Okey, ni Ustaz Mi gariskan mim mati bertemu dengan ba. Ingat hukum mim mati. Ya, ba ni huruf apa? Ifa. Jadi hukumnya ifa syafawi, pandai. Jadi cara bacaannya dengung dua harakat, pandai. Walladzina tabauhum biihsan. Macam tu, okey. Kemudian kita tengok lagi. Okey, di sini yang ketiga, mim mati, masih lagi hukum mim mati bertemu dengan waw. Apa dia hukum dia? Izhar syafawi. Okey? Izhar syafawi. Dengung tak? Tak dengung, dibaca dengan jelas. Okey? Anhum waradu. Begitu. Okey, kemudian kita tengok yang terakhir, yang keempat yang Ustaz Mi gariskan ini, jannatin tajri. Tanwin baris bawah ni, baris bawah dua ni. Okey. Tanwin bertemu dengan ta. Okey, ta ni huruf apa? Huruf ifa, sama dengan yang tadi kan, huruf ifa. Jadi hukum bacaannya dengung jannatin tajri. Boleh dek? Okey, 4 ni cukuplah. Okey, untuk kita sama-sama ulang kaji sedikit tentang hukum tajwid. Okey, sekarang adik-adik kita tengok apakah maksud daripada ayat ni. Okey, ayat ni kita tengok dia terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertama, dia nak cerita tentang orang yang terdahulu tu siapa. Dia kena dengan tajuk kita hari ni, iaitu generasi unggul. Siapakah generasi unggul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Yang itu kita nak tahu. Okey, sekarang kita tengok mana dia generasi mana dia dalam ayat ni yang menceritakan generasi unggul itu. Sama-sama kita cari jawapannya. Okey. Okey adik-adik. Okey, tengok Allah Taala berfirman, maksudnya dan orang-orang terdahulu, iaitu mula-mula berhijrah dan memberi bantuan. Nampak? Dekat situ. Dalam kalangan muhajirin dan ansar. Nampak? Dan nampak dah jawapan dia? Okey. Jadi orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala generasi unggul dalam ayat ini ialah muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin? Muhajirin ialah golongan daripada Mekah. Ingat, golongan daripada Mekah. Apa dia buat? Dia hijrah.
hijrah. Okey. Jadi Muhajirin dia daripada Mekah dan dia hijrah. Okey, satu golongan lagi dipanggil Ansar dalam ayat ini. Yang dipanggil generasi unggul ni ialah Ansar. Jadi Ansar ni siapa pula? Golongan yang menetap. Golongan yang menetap di mana? Di Madinah. Dia menetap di Madinah dan dia memberi bantuan kepada golongan Muhajirin yang datang daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Pandai adik-adik. Okey. Jadi itulah dia permulaan ayat ni. Dia dah bagi tahu jawapan siapakah generasi unggul, iaitu dua orang dan orang yang terdahulu, iaitu mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dalam kalangan Muhajirin dan Ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Siapa pula yang ikut mereka tu? Lepas mereka itu ada tabi'in, lepas itu ada tabi'in. Itu. Jadi yang mereka itu mengikut tuntunan daripada Nabi Muhammad SAW dan mencontohi Nabi Muhammad SAW sebagaimana Muhajirin dan Ansar mengikuti 100% apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Okey, kemudian Allah Ta'ala menyambung firman-Nya. Allah Ta'ala kata Allah meredoi mereka. Kita dah sampai ke part yang kedua. Part yang pertama dia beritahu siapakah orang terdahulu itu, Muhajirin dan Ansar, yang mereka ini mengikuti kebaikan, iaitu apa yang dicontohkan, apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, sekarang kita pergi part yang kedua. Part yang kedua, Allah meredai mereka. Apa cerita ni? Cerita tentang kelebihan yang mereka dapat, Muhajirin dan Ansar ni, oleh kerana mereka ni merupakan golongan yang melakukan pengorbanan. Bukan setakat pengorbanan harta benda, tetapi bahkan jiwa raga mereka untuk agama Allah, untuk Islam, untuk Allah dan Rasulnya. Jadi mereka buat ni, mereka dapat apa? Itu. Jadi jawapan dia Allah Ta'ala firman. Allah Ta'ala masukkan, Allah Ta'ala puji mereka ini. Allah Ta'ala kata apa? Allah meredai mereka dan mereka pula meredainya. Allahu Akbar. Inilah kelebihan bagi orang yang mengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka ini Allah Ta'ala meredai mereka. Bila Allah Ta'ala redha, tuan-tuan, syurga. Adik-adik, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata redha pada kita ni, syurga. Syurga. Allah Ta'ala redha, maknanya rahmat Allah Ta'ala dengan kita, pengawasan Allah Ta'ala pada kita, bimbingan Allah Ta'ala pada kita, kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Itu redha Allah. Allah Ta'ala redha dan mereka pula meredai oleh Allah. Meredainya maksudnya mereka pun redha dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan pada mereka. Allahu Akbar. Ini yang dipanggil kelebihan Muhajirin dan Ansar daripada ayat ini. Kemudian apa lagi mereka dapat? Selain dari dapat redha Allah, mereka dapat lagi yang kedua, Allah juga menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah Ta'ala bagi janji pada mereka ni, Muhajirin dan Ansar yang sanggup berkorban demi agama Allah Ta'ala ni. Bagi Muhajirin sanggup tinggal anak pinak, sanggup tinggal kampung halaman, sanggup tinggal harta benda, berhijrah ikut Nabi pergi ke Madinah. Dan orang Ansar yang membantu Muhajirin yang datang ke tempat mereka, Allahu Akbar, harta benda mereka dan sebagainya untuk orang Muhajirin, orang Ansar ni bagi. Maka Allah Ta'ala janji pada mereka yang berkorban ini syurga Allah Ta'ala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nak bagi tahu pada adik, cantik syurga ni. Tak terbayang. Bahkan kalau kita baca dalam Quran, baca dalam hadis, dia ada cerita tentang sungai ni pula. Ada sungai madu, ada sungai arak, ada sungai susu. Allahu Akbar, cantik adik-adik. Itu yang kedua, diberikan syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan yang ketiga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allahu Akbar. Ini yang kita nak. Tiga benda ni, mereka dapat redha Allah, mereka dapat syurga yang mengalir di bawahnya, dan mereka kekal. Tiga ni adik-adik, inilah
Yang hujung ayat ni sebut apa? Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Allah. Ini kemenangan yang besar. Tak ada kemenangan. Tak ada kemenangan dalam Islam yang lebih besar kecuali bila kamu mati, dah mati, kamu menjalani padang mahsyar Allah dengan mudah, dan kamu masuk syurga dengan mudah, dan kamu masuk syurga itu duduk di dalamnya selama-lamanya. Kenapa dikatakan besar ni? Sebab mereka berada di dalam nikmat selama-lamanya. Hidup di dunia tidak selama-lamanya. Sebab tu dia kata bukan kejayaan yang besar. Kejayaan yang besar bila kita berada dalam nikmat, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dekat mana tu? Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Faham adik? Inilah yang dimaksudkan daripada ayat ini. Ustaz ulang, ada 3 part. Part yang pertama, dia ceritakan generasi unggul ni siapa dia? Muhajirin dan Ansar. Apa yang mereka dapat? Mereka dapat redha Allah. Mereka dapat syurga Allah. Mereka dapat apa lagi? Kekal di dalam syurga itu selama-lamanya. Yang ketiga, itulah yang Allah Ta'ala kata apa? Fawzul azim. Apa dia? Kemenangan yang besar. Bila kita dapat ni, dapat syurga Allah, dapat kekal di dalamnya, dapat redha Allah, itulah kemenangan yang besar buat kita. Sebab tu kita kena jadikan para sahabat ini sebagai contoh ikutan kita. Sebab sahabat diikut Nabi Muhammad SAW, dan kerana diikut Nabi Muhammad SAW, maka bila kita ikut mereka, maka kita juga terbimbing untuk menjadi sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Okey adik? Faham? Cantik adik. Okey, kita teruskan lagi adik. Okey, yang kedua ni takrif sahabat. Okey, takrif sahabat. Takrif sahabat. Sahabat ni apa? Dari segi bahasa, yang mendampingi. Dia duduk dekat dengan Nabi, setia dengan Nabi, dipanggil yang mendampingi. Soalan tanya nanti boleh jawab. Okey, mendampingi. Okey, bukan yang dekat, yang mendampingi. Okey, dari segi istilah pula, sesiapa yang berjumpa dengan Rasulullah SAW dan beriman kepadanya serta meninggal dunia dalam Islam. Okey adik, Ustaz mengingatkan sekali lagi. Dari segi istilah dia ada 3 komponen. Komponen pertama yang dipanggil sahabat ini, sesiapa yang berjumpa, maknanya dia jumpa Nabi. Nombor 1, berjumpa. Nombor 2, dengan Rasulullah, dia jumpa dengan Rasulullah, dan dah jumpa dengan Rasulullah SAW, dia kena beriman. Maksudnya dia dah ada lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga beriman kepada Allah dengan lafaz tadi. Kemudian yang ketiga, serta meninggal dunia dalam Islam. Okey, 3 ni. 3 ni kalau ada dekat orang tu, kalau ada kat golongan itu, contohnya yang kita bincangkan tadi, Muhajirin dan Ansar, dia dapat tak jumpa Nabi? Dapat jumpa Nabi. Dia beriman tak dengan Nabi? Dia beriman dengan Nabi. Dia wafat, dia mati dalam keadaan Islam ke tidak? Mati dalam keadaan Islam. Itu dipanggil sahabat. Nampak adik? Ada 3. Ingat jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian mati dalam Islam. Kalau dia mati murtad, sahabat tak? Dia jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi, dia beriman, tapi dah sekali dia mati, dia keluar pada Islam sebelum dia mati. Sahabat? Bukan sahabat. Kita sahabat tak kita? Sahabat tak? Sahabat? Salah. Salah. Kita bukan sahabat. Sebab apa kita bukan sahabat? Ustaz kata. Sebab takrif sahabat tadi apa? Dari segi istilah, berjumpa. Kita pernah tak jumpa Nabi? Allah, tak pernah. Kita dengar je pasal Nabi. Faham adik? Jadi kita bukan sahabat. Sahabat mesti ada 3 itu. Dia jumpa dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi, dan dia wafat dalam Islam. Okey adik? Cantik, faham? Okey, itu takrifan sahabat. Yang ketiga adik, kita teruskan lagi. Di antara sahabat Rasulullah SAW ialah Muhajirin dan Ansar. Sesuai dengan surah At-Taubah yang kita bincangkan tadi, memang khusus ditujukan kepada Muhajirin dan
Ansar. Okey, sekarang kita tengok apa maksud Muhajirin dan apa maksud Ansar, dan kita tengok contoh-contoh sahabat daripada kalangan Muhajirin dan Ansar. Okey, Muhajirin. Ustaz Mi ada merah kan? Muhajirin. Okey, ni satu golongan. Okey, golongan Muhajirin. Mereka ni apa? Penduduk Mekah. Yang tadi Ustaz Mi cakap kan? Dia penduduk Mekah yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua, apa mereka buat? Mereka berhijrah ke Madinah dan tinggal di sana. Ni dipanggil Muhajirin. Mekah, dari Mekah buat apa? Hijrah dan tinggal di sana. Di mana tu? Di Madinah. Contohnya Hamzah bin Abdul Muttalib, lagi Abdullah bin Mas'ud, lagi Ammar bin Yasir, lagi dan Asma binti Abu Bakar. Okey. Kemudian yang kedua, Ansar ini penduduk Madinah daripada kalangan Aus dan Khazraj yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Ansar ni? Mereka ini menetap di Madinah dan mereka ini daripada kalangan Aus dan Khazraj. Dapat? Okey, yang beriman kepada Rasulullah. Apa mereka buat? Mereka ni bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan golongan Muhajirin ketika tiba di Madinah. Mereka tunggu ni. Tu yang nyanyi tu. Masa tunggu tu last kali dia menyanyi. Nyanyi apa? Tala'al badru alaina. Yang tu. Itu ceritanya. Cerita mereka menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Muhajirin sampai ke Madinah, dan mereka menghulurkan bantuan kepada mereka dengan hati mereka. Allahu Akbar. Hebat sungguh. Okey, sekarang kita tengok contoh-contoh golongan daripada kalangan Ansar ini. Okey, siapa mereka? Di antaranya Ubadah bin Samit, Sa'ad bin Rabi', Anas bin Malik, Ummu Sulaim binti Milhan. Ni di antaranya lah. Okey. Kemudian kita tengok, okey, yang keempat ni 10 sahabat yang dijanjikan masuk syurga. Allahu Akbar. Ini kalau adik-adik cari cerita tentang mereka ini, cantik. Sebab apa? Saja-saja ke Rasulullah SAW menyebut nama-nama mereka, mengiktiraf mereka, menjanji pada mereka melalui lisan Nabi Muhammad SAW masuk syurga. Saja-saja ke? Tak. Rasulullah kalau dia bagi tahu tu, itu wahyu daripada Allah dan minta kita contoh mereka ni. Tengok sejarah Abu Bakar, tengok sejarah Umar, tengok macam mana kehidupan mereka, tengok apa yang mereka buat, apa yang mereka sumbangkan, apa yang mereka korbankan untuk Islam. Itu contoh supaya kita boleh dapat masuk syurga macam mana mereka ini dijanjikan oleh Allah Ta'ala masuk syurga. Okey, jom kita tengok satu persatu. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang pertama. Yang kedua, ni semua khalifah ni, awal-awal ni semua khalifah kan? Khulafa Ar-Rasyidin tu kan. Okey, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Al-Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, yang kelima, yang keenam Zubair bin Awam, yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ke-8 Sa'id bin Zaid, yang ke-9 Abdul Rahman bin Auf, yang ke-10 Abu Ubaidah bin Jarrah. Okey, ni semua 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Okey, sekarang kita ada sedikit info tambahan dalam buku teks. Semua Ustaz Mi ambil dalam buku teks, fully buku teks, supaya adik-adik boleh tengok buku teks, tengok sini, tengok buku teks, tengok sini, dan adik-adik boleh faham dengan baik insya-Allah. Okey, info tambahan tentang sahabat. Dianggarkan jumlah sahabat melebihi 100,000 orang. Oh, ramai. 100,000 orang. Sahabat yang paling akhir meninggal dunia ialah Abu At-Tufail Amir bin Wasilah Al-Laythi, iaitu pada tahun 110 Hijrah bersamaan 728 Masihi. Okey, sahabat yang terakhir dia wafat pada 728 Masihi. Okey, ini satu info. Kemudian kita tengok yang kelima, tempat pengiktirafan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran kepada sahabat. Kenapa kita kena tahu pengiktirafan Allah Ta'ala kepada para sahabat ni? Kerana kita jangan sekali-kali meremehkan sahabat. Itu nombor satu.
Jangan sekali-kali meremehkan sahabat, sebab mereka ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Nabi sebut mereka, tapi Allah menyebut mereka di dalam Quran melalui pujian-pujian Allah, melalui janji-janji Allah. Jadi sepatutnya kita ni adik-adik mencontohi mereka. Cari balik mana sahabat-sahabat Nabi ni, apa sahaja cerita mereka, kita jadikan contoh tauladan yang boleh kita ikuti, supaya kita sama dengan mereka, dan insya-Allah kita dapat juga duduk bersama mereka di dalam syurga Firdaus nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Okay, tak sabar ni nak tengok apa yang Allah Ta'ala bagi tahu bagi orang kata apa, pengiktirafan pada mereka, supaya kita bersemangat ni. Lepas ni kita nak tahu lagi sahabat Nabi, siapa lagi, terutama yang 10 orang yang dijamin masuk syurga tu. Okey? Okey, yang pertama, Allah meredoi para sahabat. Allah. Jadi kita tengok ayat Quran. Ustaz ni senarai dulu supaya adik-adik boleh nampak apa yang Allah Ta'ala iktiraf mereka. Jadi Allah meredoi para sahabat, maksudnya dibimbing, diawasi. Oh, sahabat ni lain sebab mereka ni generasi awal, generasi yang orang kata apa, daripada situlah Islam berkembang, dakwah Islam berkembang. Sebab tu mereka dapat keredaan Allah Ta'ala ni sangat dahsyat. Redha Allah Ta'ala pada para sahabat ni sangat dahsyat. Sebab tu mudah mereka nak hafal Quran pun mudah, masuk dalam hati mudah. Kita susah, kena dengar berkali-kali, kena lagi dengar barulah dapat iman tu. Mereka ni dapat tu, pegang, sanggup mati pun tak apa untuk Islam. Begitu. Jadi Allah ni meredoi para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, para sahabat dijanjikan dengan kemenangan. Yang kita kata tadi, kemenangan yang besar. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Kemenangan di dunia kan, menang pertandingan ke, menang apa-apa pertandingan, dapat banyak mana duit pun daripada pertandingan tersebut, itu bukan kemenangan yang besar. Ni ingat. Sebab tu jangan sedih kalau kita tak menang kat dunia, sebab kemenangan yang sebenar ialah di sana. Apa yang kemenangan besar di sana? Sebab kemenangan yang besar di sana ialah kita dapat duduk dalam syurga selama-lamanya dalam nikmat Allah. Itulah kemenangan yang besar. Kemenangan yang di dunia hanyalah sementara. Setiap apa yang kita dapat daripada dunia ini akan hilang, akan musnah, akan hancur. Dan kita sendiri pun Allah Ta'ala sebut apa? Akan mati. A'maru ummati baina sitti wa sab'in. Umur umat aku di antara 60 hingga 70. Habis tu habislah. Itu kekal ke sementara? Sementara. Sebab tu dia bukan kemenangan yang sebenar. Kemenangan yang sebenar selama-lamanya. Adik-adik, okey. Yang ketiga, Allah meningkatkan darjat para sahabat yang membelanjakan harta dan berjuang di jalan Allah. Ini Allah Ta'ala janji pada mereka, mereka dinaikkan darjat. Sebab para sahabat ni, mereka berkorban ni, dia tak heran. Okey, jadi kita tengok ayat Quran dia. Yang keempat, Allah memuji sifat lemah lembut dan kasih sayang sesama mereka. Okey, sekarang kita tengok apa ayat Quran yang menceritakan tentang ini. Okey, pengiktirafan pertama, Allah meredoi para sahabat dalam surah At-Taubah yang kita baca tadi, ayat 100. Radiyallahu anhum wa radu'an. Surah At-Taubah ayat 100. Maksudnya Allah meredoi mereka dan mereka pula meredoinya. Allah Ta'ala redha, bimbing mereka, rahmat mereka, sayang mereka. Allahu Akbar. Okey, kemudian mereka pula meredoinya. Maksudnya apa saja yang Allah Ta'ala kurniakan pada mereka, mereka redha. Seterusnya, pengiktirafan kedua, para sahabat dijanjikan dengan kemenangan. Okey, kemenangan. Tengok ayat dia apa? Surah Al-Fat ayat 18. Okey, laqad radiyallahu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba.
surah Al-Fat ayat 18. Maksudnya sesungguhnya Allah meredoi orang yang beriman ketika mereka berjanji taat kepadamu, wahai Muhammad, di bawah pohon. Maka dengan itu ternyata dia mengetahui apa yang terkandung dalam hati mereka. Lalu dia menurunkan ketenangan pada mereka dan memberi balasan yang kemenangan yang dekat. Allahu Akbar. Ini cerita apa? Adik-adik nanti dalam tingkatan 3 ni akan jumpa dengan perjanjian Hudaibiyah, jumpa dengan Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Ni ada cerita ni. Cerita mereka janji setia dengan Nabi Muhammad SAW, takkan tinggalkan Nabi. Apa janji pun kami takkan tinggal. Dia ada bai'ah di situ. Jadi nanti adik-adik tengok balik. Ustaz Mi ada buat video tentang tu. Adik-adik tengok. Ni video ni. Video ni adik-adik tengok balik. Tengok dalam video. Adik-adik klik video. Lepas adik cari perjanjian Hudaibiyah, perjanjian Fathul Mekah. Dalam tu ada cerita tentang bagaimana Muhajirin dan Ansar ini mereka tak setia pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey adik-adik. Ternyata dia mengetahui apa yang terkandung dalam hati mereka. Allah Ta'ala tahu betapa mereka ni benar-benar dengan Nabi, benar-benar setia dengan Nabi. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ketenangan pada mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Menang yang dekat. Maksudnya apa? Ialah kalau kita mati dalam keadaan kita setia pada Nabi, mati hari itu juga kita menang. Sebab kita bila mati je, hari itulah nak tentukan kita menang ke kalah. Kan? Bila mati, masuk dalam kubur, tengok kubur tu luas ke sempit. Tengok yang datang dalam tu api ke ataupun angin daripada syurga. Yang itu. Jadi sebab tu dikatakan qarib, dipanggil kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat. Kenapa? Sebab mati aja adik-adik, kita terus dapat jawapan sama ada kita menang ataupun kalah. Okey adik-adik, Seterusnya, pengiktirafan ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan darjat para sahabat yang membelanjakan harta dan berjuang di jalan Allah. Okey. Ayat dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat surah Al-Hadid ayat yang ke-10. Okey, maksudnya mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang yang membelanjakan harta serta turut berperang sesudah itu. Dan tiap-tiap suatu puak daripada kedua-duanya Allah janjikan balasan yang sebaik-baiknya. Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar. Allah Ta'ala ni dia tahu ikhlas kita tu macam mana. Dan Allah Ta'ala memuji para sahabat Nabi ni dalam hal mereka membelanjakan harta dan berjuang di jalan Allah. Sebab itulah mereka ini ditingkatkan ataupun dinaikkan darjat. Adik-adik boleh tengoklah dalam peperangan Tabuk. Tengok peperangan Tabuk ni, bila nak pergi berperang kan, memerlukan perbelanjaan yang besar. Adik-adik tengok semua sahabat Nabi tu, utamanya Abu Bakar As-Siddiq, Uthman orang kaya bagi duit, Abdul Rahman tadi masuk syurga, jamin masuk syurga bagi duit, Umar Al-Khattab bagi duit, bagi harta dia. Umar Al-Khattab dia bagi separuh daripada harta dia. Abu Bakar bagi berapa dia agak-agak? Abu Bakar dia bagi semua harta dia dalam peperangan Tabuk. Allahu Akbar. Kita mampu tak buat macam tu? Sampai Nabi cakap, wahai Abu Bakar, kan? Abu Bakar ni sebenarnya orang kaya, tapi banyak duit dia dah habis pada peperangan sebelum tu. Sebelum tu peperangan Mu'tah. Okey, banyak duit dia habis. Jadi bila harta dia banyak habis, dikatakan hari tu tinggal 4,000 begitu ya, 4,000 dirham begitu aja harta dia. Dia bagi semua sekali harta dia. Sampai Nabi tanya, apa yang tinggal pada kamu wahai Abu Bakar? Yang tinggal pada aku adalah Allah dan Rasul. Cukup Allah dan Rasul dalam hidup aku. Allahu Akbar. Jauh kita adik-adik, jauh kita. Sebab tu mereka ni layak mendapat pengiktirafan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid ini.
Sehingga Allah Ta'ala berjanji untuk meningkatkan darjat mereka, memberikan darjat yang tinggi kepada mereka. Tak cukup dengan mereka bagi harta adik-adik, mereka turut berperang dalam peperangan tersebut. Ni hebatnya mereka. Kita perang pun tak nak bagi harta semua sekali, jauh lah adik-adik kan? Tapi macam mana buat adik-adik belajar untuk infak, sedekah, Allah Ta'ala jamin akan tambah insya-Allah. Ini adalah salah satu contoh yang kita boleh pelajari bagaimana hebatnya iman sahabat Nabi Muhammad SAW. Baik, kita tengok seterusnya, tak nak buang masa. Pengiktirafan yang keempat, Allah memuji sifat lemah lembut dan kasih sayang sesama mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Surah Al-Fath ayat 29. Maksudnya Muhammad ialah Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap tegas terhadap orang kafir yang memusuhi Islam. Yang ni mereka tak ada kompromi. Memusuhi Islam tak ada kompromi. Tapi di antara mereka, di antara mereka ruhama'u bainahum, mereka itu berkasih sayang sesama sendiri. Kasih sayang maksudnya apa adik-adik? Tak ada bergaduh-gaduh, tak ada mencaci, tak ada memaki, tak ada mengumpat, tak ada mengata, tak ada muruk orang, tak ada fitnah orang, tak ada. Sebab mereka itu sayang. Bila sayang, tak sampai hati nak kata, tak sampai hati nak cakap benda tak elok pada kawan. Itu yang kita kena contohi adik-adik. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya manusia itu, orang beriman itu adalah ikhwah, bersaudara. Kalau bersaudara, sanggup tak kita nak mengata? Sanggup tak kita kata orang tu dengan panggilan yang orang tu tak hendak dengar? Kita takkan sanggup adik-adik. Sanggup tak kita mendoakan kecelakaan pada dia? Tak sanggup adik-adik. Bahkan kita menyelamatkan dia, sebagaimana para sahabat menyelamatkan kawan-kawan yang lain. Sebagaimana mereka nak masuk syurga, mereka nak sahabat-sahabat lain masuk syurga. Apa yang mereka buat? Menyelamatkan mereka daripada api neraka Allah dengan mengajak mereka melakukan perkara makruf dan menjauhkan perkara mungkar. Itu adik-adik, baru betul kita orang Islam. Okay? Kasih sayang itu maksud dia. Macam mana aku nak masuk syurga, aku nak kawan-kawan aku masuk syurga. Dan macam mana aku tak nak masuk neraka, macam itulah aku tak nak kawan-kawan aku masuk neraka. Jadi apa aku buat? Aku ajak mereka ini buat baik dan aku tegur mereka kalau mereka buat salah. Begitu juga aku nak mereka buat benda yang sama pada aku. Nampak adik? Cantik. Alhamdulillah. Okey, kita tengok info seterusnya adik-adik. Info berkaitan dengan kemuliaan sahabat. Allahu Akbar. Ada lagi. Tak cukup dengan Allah Ta'ala mengiktiraf, Nabi pun mengiktiraf. Dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kata dia apa? Khairun nas qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Apa maksud dia? Sebaik-baik manusia ialah generasiku. Generasi dia, generasi zaman dia, yang jumpa dia, yang beriman dengan dia, beriman dengan Nabi, dan wafat dalam keadaan Islam. Tu sebaik-baiknya. Siapa mereka ni? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian generasi yang datang selepasnya iaitu tabi'in. Kemudian generasi selepas itu tabi'in, begitu. Okey adik-adik. Kemudian kita tengok yang ni pula. Menurut yang kedua, kemuliaan sahabat, menurut Syekh Mahmud At-Tahan, sahabat yang paling mulia mengikut susunan ialah Syekh Mahmud At-Tahan ni pula dia buat kemuliaan para sahabat mengikut susunan. Ranking yang pertama siapa sampai yang kelima. Ranking yang pertama kata Syekh Mahmud At-Tahan ini, yang pertama Khulafa Ar-Rasyidin. Khalifah 4 adalah apa dia? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian 6 sahabat lain yang dijanjikan syurga. Yang ketiga, ranking ketiga tentera Badar. Ranking keempat tentera Uhud. Ranking kelima sahabat yang terlibat dengan Bai'atul Ridwan. Okey. Kemudian yang ketiga, kemuliaan sahabat.
diceritakan pula oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dia membahaskan tentang as-sabiqun al-awwalun. Al-awwalun ialah siapa mereka ini. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ulama terkenal ini, golongan muhajirin yang berhijrah sebelum perjanjian Hudaibiyah seperti 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini dipanggil sabiqun awwalun. Kemudian Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan pula, yang kedua dia kata golongan Ansar yang mengikat janji setia ketika perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Tafsir Al-Munir, dia menafsirkan siapakah, apa maksud as-sabiqun al-awwalun. Pengajaran ayat. Yang keenam adik-adik, kita tengok pengajaran ayat. Ustaz baca sepintas lalu sahaja. Ingat pengajaran ayat dia ada PIH, pendahuluan, isi dan huraian. Mari kita baca. Kita hendaklah sentiasa berlumba-lumba dalam urusan kebaikan agar kita menjadi seperti as-sabiqun al-awwalun, seperti yang Syekh Wahbah Az-Zuhaili beritahu tadi. Mereka ini golongan yang memang berlumba-lumba. Dia ada istilah dalam Quran dipanggil fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba melakukan kebaikan. Mereka ini membantu perjuangan Rasulullah ketika orang lain menolaknya. Itu pengajaran pertama. Yang kedua, kita hendaklah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat kurniaan Allah dengan menjauhi larangan supaya kita beroleh kesejahteraan yang berpanjangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita hendaklah mengelakkan diri daripada membenci, mencela, mencaci, menghina para sahabat, kerana mereka ialah golongan yang diredai oleh Allah. Jangan buat main-main. Maksudnya Allah Ta'ala redha jaga mereka ni. Hina mereka, satu kecelakaan yang besar buat kita nanti. Itu yang kita takut. Mereka ni bukan main-main. Kita jangan jadi macam puak Syiah yang ekstrim, yang menganggap mereka ini seperti tandas pun ada. Seperti tandas pun ada. Bilik Umar tu macam tandas. Allahu Akbar. Ingat adik-adik, hati-hati. Jadi inilah sebab kita kena faham ayat ini. Faham yang benar berdasarkan pimpinan dan kefahaman menurut apa yang Islam kehendaki, supaya kita tidak tersasar daripada jalan yang sebenar. Kita hendaklah berusaha dengan menjadikan amalan para sahabat sebagai contoh ikutan supaya mendapat syurga yang abadi. Ini tadilah fauzul azim, kemenangan yang besar. Macam Ustaz beritahu tadi lah. Kita bila tahu tentang sahabat, mereka ni dapat syurga, mereka ni kekal di dalamnya, kita macam terdorong, termotivasi, terinspirasi. Apa yang menyebabkan mereka ni dapat syurga, mengalir di bawahnya sungai, dapat duduk dalamnya kekal abadi? Di antaranya adik-adik, berlumba-lumba melakukan kebaikan. Itu dia punya kata kunci dia hari ni. Tadi ya. Kita terus lagi. Yang ketujuh. Yang ketujuh adik. Alhamdulillah, nak habis dah. Yang ketujuh. Yang ini Ustaz ni ambil dalam buku teks juga, sebab dalam buku teks tu dia beritahu bimbing murid mencontohi sahabat dan amalan sahabat serta mengamalkan secara beradab dan istiqamah. Jadi Ustaz ni cadang adik-adik, ini di antara amalan para sahabat yang kita boleh contohi. Di antara. Jadi yang pertama, Ustaz ni nak ajak adik-adik supaya kita tahu sahabat ni betapa hebatnya mereka, sehingga mereka dijanjikan oleh Allah Ta'ala syurga dengan kemenangan yang besar tadi. Maka apa yang mereka buat dalam kehidupan mereka? Di antaranya adik-adik, bijak menggunakan masa dengan bermanfaat. Umur kita ni modal untuk kita bertijarah. Orang kata apa? Melakukan perniagaan dengan Allah. Jadi sahabat ni tahu dah, aku ni umur aku tak panjang. Dan ada antara sahabat tu lambat masuk Islam, lagilah mereka risau. Jadi mereka fastabiqul khairat, cepat-cepat melakukan kebaikan, tak nak buang masa. Apa aku nak buat? Bangkit tidur je, apa aku nak buat untuk Islam? Apa ibadah aku hari ni? Setiap saat pasti ibadah. Nilai ibadah tu ada dalam setiap saat umur yang Allah Ta'ala berikan pada aku. Yang itu kita kena tanam dalam hidup kita adik-adik. Jadi contohnya, mengerjakan amalan-amalan sunat
seperti membaca Al-Quran, berzikir dan mengerjakan solat-solat sunat, dan banyak lagi ibadat lain adik-adik. Asalkan setiap apa yang kita buat itu bernilai ibadah. Tak semestinya adik-adik baca Quran tu ibadah. Memang ibadah, Quran ibadah, solat sunat ibadah, zikir ibadah. Tapi mencari nafkah untuk keluarga pun ibadah. Kita sihat, kita bersenam, kita beriadah untuk sihat, untuk supaya kita tak sakit, mudah kita nak ibadah, itu pun ibadah juga. Jadi pastikan apa sahaja yang kita buat lillahi ta'ala. Tu yang dipanggil nilai ibadah. Faham adik? Okey, cantik. B. Mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya menghadiri majlis ilmu Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, untuk memahami dan menghayati ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ni di antara yang sahabat buat. Jadi menuntut ilmu agama ni fardu ain, wajib. Jadi sahabat ni mereka sentiasa berdamping dengan Rasulullah. Mereka kadang-kadang tanya macam-macam kat Rasulullah. Mereka kadang-kadang minta doa daripada Rasulullah. Maksudnya mereka sentiasa berada di dalam lingkungan itu. Supaya apa? Supaya mendekatkan diri kepada Allah. Bila kita duduk dengan orang alim, bila duduk dengan orang ulama, kita ni jadi orang yang terpimpin tadi. Kita jadi sentiasa ingat Allah. Jadi ini yang sahabat buat. Dia dekatkan diri Allah dengan menghadiri majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita, setiap masjid di negara kita mesti ada majlis ilmu. Jadi datanglah adik-adik. Tak cukup dengan masjid, kita boleh tekan adik-adik, bolehlah dengar ulama-ulama di negara kita sendiri yang boleh bercerita tentang agama untuk kita, insya-Allah. Baik, C. Mengamalkan akhlak yang mulia seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni sahabat, dia sentiasa mengamalkan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mereka. Jadi kita ni kena kenali, kena tahu. Sebab tu kena belajar tadi. Tahu apakah akhlak yang selalu diamalkan oleh Rasulullah. Dan di antaranya adik-adik, seperti yang Ustaz Min contohkan di sini, berkasih sayang sesama Muslim dan dengan mengeratkan silaturahim. Jumpa bagi salam, jumpa senyum tu semua. Tabassum ka wajhaka akhaka sadaqah. Kan Nabi ajar senyum pada saudara kamu tu sedekah. Tu paling sikit lah. Banyak lagi kaji apakah akhlak Rasulullah yang kita boleh ikut. Dan kita tengok pula sahabat macam mana dia mengamalkan apa yang mereka pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. D. Sentiasa menzahirkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW dengan mengikut setiap perintah yang diberikan dan menjauhi setiap larangan. Contohnya mengerjakan solat berjemaah di awal waktu di masjid dan sanggup berkorban nyawa bersama Rasulullah berperang di jalan Allah. Ini sahabat buat. Jadi kita kena macam itu. Kita ni sami'na wa ata'na. Orang Islam ni dia dengar dan taat. Itu konsep dia, itu kata kunci dia. Apa yang Tuhan suruh kita buat, apa yang Tuhan larang jangan buat. Itu tanda kita cinta Allah. Itu yang sahabat buat. Bila Nabi kata sedekah, mereka habiskan duit mereka untuk agama Allah dari hati mereka. Bahkan tadi Ustaz Mi ceritakan, Abu Bakar sampai semua harta dia bagi untuk Islam. Yang tinggal pada dia Allah dan Rasul. Itu kira ekstrim punya iman. Kita boleh bandinglah iman kita dengan Abu Bakar betapa jauh sangat tu. Allahu Akbar. Tapi kita terus belajar, terus jadi tak dapat macam dia pun dapat hampir-hampir pun jadilah. Hampir-hampir pun jadi. Janji ada, biar mati kita tu ada bekal yang kita nak bawa untuk Allah, untuk kita layak masuk syurga Allah. Okay adik, ni di antara contoh sifat dan amalan para sahabat yang kita boleh amalkan, insya-Allah. Baik, soalan kebat macam biasa adik. Alhamdulillah, lama berkeluki hari ni. Okey, kita tengok soalan kebat. Macam biasa, Ustaz Mina adik-adik sentiasa terbiasa dengan soalan macam ni. Jadi kita tengok, terdapat 10 orang sahabat Rasulullah SAW yang telah dijanjikan syurga, tetapi mereka masih tekun beramal ibadat siang dan malam. Pada pendapat anda, dapat adik-adik, ini soalan pendapat. Jadi soalan pendapat ni adik-adik kata kunci dia ataupun yang adik-adik kena faham ialah kita boleh kaitkan apa saja. Apa saja janji dia relate dengan apa yang dikehendaki daripada soalan ini, ataupun kenyataan ini. Jadi kita tengok
Dia punya soalan dia, apakah iktibar yang boleh diambil berdasarkan pernyataan ini? Kita pun fikir. Ustaz Mi bagi cadangan jawapan. Ustaz Mi tak nak buang masa ya. Okey, apa dia iktibar dia? Melakukan ibadat. Melakukan ibadat. Itu apa? Isi. Ingat macam biasa, soalan kebat dia ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Jadi isi dia Ustaz Mi letakkan melakukan ibadat. Ni isi. Kemudian kata sambung dia, macam biasa siapa yang pernah masuk kelas Ustaz Mi ada kaedah dipanggil suka. S supaya, U untuk, K kerana, A agar. Jadi di sini Ustaz Mi ambil kata sambung dia untuk. Kenapa penting kaedah suka ini? Supaya kita boleh berfikir apakah ayat yang sesuai selepas itu. Jadi ayat yang selepas itu Ustaz Mi cadangkan memperoleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukannya mendapat ganjaran semata-mata. Selesai isi huraian. Kemudian kita nak pergi kepada huraian lengkap. Ustaz Mi ada tips dipanggil CAK. C-A-K. C contohnya, K kesannya, A akibatnya. Ni pun cara mudah supaya kita boleh fikir apakah yang sesuai kita letakkan di dalam bahagian huraian lengkap ini. Jadi kesannya, cadangan Ustaz Mi, terbentuklah sifat ikhlas dalam beribadat. Ni kesan daripada melakukan ibadat untuk memperoleh rasa cinta pada Allah bukannya mendapat ganjaran semata-mata. Jadi kesannya apa? Terbentuklah sifat ikhlas dalam beribadat. Kesimpulannya, yang terakhir dah, kesimpulannya. Simpulannya adik-adik, kita hendaklah apa? Kesimpulannya kita hendaklah. Ini dipanggil kaedah dipanggil macam pengajaran PIH, pendahuluan, isi, huraian. Jadi untuk kesimpulan dia kena ada PIH. P, Ustaz Mi terus tetapkan kesimpulannya kita hendaklah. Mana-mana ayat untuk kesimpulan, kesimpulannya kita hendaklah. Kesimpulannya kita hendaklah. Kesimpulannya kita hendaklah. KKH, kesimpulannya kita hendaklah. Kan? Itu untuk isi. Huraiannya, mencontohi ketekunan para sahabat dalam beribadat. Okey, itu isi. Kemudian nak pergi kepada huraian, macam biasa guna kaedah suka tadi. S supaya, A agar, K kerana, S supaya, U untuk, K kerana, A agar. Jadi kat sini Ustaz Mi ambil A agar. Agar apa? Sentiasa mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, inilah dia teknik menjawab soalan kebat yang adik-adik boleh amalkan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada adik-adik semua, insya-Allah. Habislah tajuk kita hari ini adik-adik. Baik, adik-adik, selesai dah kita punya pembelajaran pada hari ini. Sila jawab quiz Google Form yang ada di bawah. Mudah-mudahan adik-adik boleh jawab dengan baik. Adik-adik tak boleh jawab dengan baik, adik-adik ulang sampai dapat 100%. Itu lebih bermakna supaya adik-adik tahu apakah kesalahan daripada jawapan adik-adik, insya-Allah. Okay, adik-adik, jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. With